Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini kita masih terus dapat bersama di dalam perbahasan asas-asas fiqh ataupun asas-asas fardu ain, yang kalau kita ulang kaji sikit semalam, kita membahaskan tentang pembahagian air yang dibahagikan kepada dua. Satunya disebut kasir atau banyak, dan satunya namanya qalil ataupun sedikit. Jadi apakah maksud air banyak dan sedikit? Sebagai ulang kaji yang kita dah sebutkan, yang banyak adalah lebih daripada 2 kullah. Yang sedikit adalah kurang dari 2 kullah. Apa itu kullah? Itu adalah merupakan ukuran kandungan isi padu air. Jadi kalau dihitung 2 kullah itu dalam liter, lebih kurang 216 liter atau 270 liter mengikut kepada pendapat terkini. Kalau mengikut kepada persegi dia, 60 cm kali 60 cm dan dalam 60 cm. Kalau sekiranya kurang dari 2 kullah adalah kurang daripada jumlah tersebut. Maka apakah pentingnya kita nak tahu air yang banyak dan sedikit? Sebab dia mempengaruhi kepada air tersebut apabila dimasuki najis. Kalau air itu kasir ataupun banyak, kalau dimasuki najis, tidak berubah salah satu daripada yang disebutkan warna, tak berubah bau ataupun rasa, salah satu yang tak berubah, maka air itu tetap menjadi air mutlak. Kalau air itu kasir banyak. Tapi kalau air itu qalil, iaitu sedikit, masuk najis ke dalamnya, automatik terus jadi najis walaupun tak berubah apa pun. Tetap air itu jernih, tidak ada bau, tidak ada rasa, tak berubah warna. Tetap air itu najis sebab air itu kurang dari 2 kullah ataupun sedikit. Jadi itu yang telah pun kita bahaskan semalam, supaya kita ni tahu akan jenis air, sehingga dengan kita mengenal air itu, pertama kita dah cerita pasal air saja, air mutlak yang asal daripada kurniaan Allah daripada langit dan juga bumi. Yang ini air dah sedia ada, kemudian air ini boleh tak untuk adakah kekal mutlak? Tengok adakah dia dimasuki najis atau tidak. Masuk najis, kalau dia banyak tak berubah yang kita sebutkan tadi, dia tetap mutlak. Kalau berubah maka dianya menjadi najis. Kalau sedikit, automatik najis. So kenapa nak tahu ni? Sebab air ni yang kita nak gunakan, baik itu untuk bersuci, membersihkan najis, membersihkan diri kita daripada najis, ataupun untuk nak mengangkat hadas seperti berwuduk dan mandi wajib. Maka ini semua adalah sangat penting untuk kita ketahui. Jadi oleh kerana kita dah bahaskan tentang najis masuk ke dalam air, boleh mengubah kepada air tersebut, maka kita pun kena kenal juga jenis najis. Sebab najis ini adalah penghalang kepada seseorang itu untuk melakukan ibadah. Seperti nak solat, mesti pastikan diri dia bersih daripada najis. Kalau sekiranya kat badan dia ada najis, dia solat, maka solatnya tak sah. Kalau di pakaiannya ada najis, maka dia solatnya tak sah. Kalau tempat solatnya, maknanya tempat dia berpijak, tempat dia sujud, kena tempat najis yang ada dekat tempat solat tu, maka solatnya tidak sah. Oleh kerana itu, kita kena kenal pula jenis-jenis najis ni. Sebab dengan kenal najis ni, barulah kita tahu pula bagaimana untuk menanganinya. Macam mana nak bersihkan dia, macam mana nak hilangkan dia. Yang itu yang penting untuk kita tahu. Jadi oleh kerana itu, hari ini insya-Allah kita akan bahaskan tentang an-najasat, iaitu najis-najis. Jenis najis ni dia dikategorikan najis ini kepada 3 kategori. Senang dikategorikan. Jadi dengan sebab tu kita senang faham. Sebab tu kita ni kena terima kasih betul kepada para fuqaha, para ulama kita. Mereka bersusah payah mengembeling tenaga, mengisi waktu mereka di dalam menuntut ilmu, dan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mempermudahkan kepada kaum muslimin, kepada kita semua untuk memahami akan ilmu itu yang dikeluarkan daripada nas-nas, sehingga mereka jadikan disiplin ilmu. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kesimpulan-kesimpulan macam ni, dia jadi suatu kemudahan kepada kita. Tapi mudah-mudah pun, kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Kalau tak tahu, tetap juga kita akan
menjadi orang yang jahil. Jadi jangan jadi orang jahil. Kita dah ada kemudahan ilmu yang telah pun disusul oleh para ulama. Ambillah peluang untuk kita belajar. Baik. Jadi kita sebut tentang an-najasat, kita sebut najis itu kalau ikut pengertian adalah yang satu yang menjijikkan. Jadi kalau ikut istilah syarak adalah najis satu yang kotor, yang menjijikkan, seperti najis yang keluar daripada kubur dan dubur, baik manusia ataupun yang lain. Begitu juga apa saja najis yang berupa bangkai dan muntah, dan juga daripada sesuatu yang nanti kita akan kategorikan di dalam kategori-kategori yang kita sebutkan ini. Baik, jadi itu penting. Jadi apabila kita sebutkan an-najasat, kita tak akan lari daripada 3 jenis najis. Yang disebut pertama, semalam kita dah sebenarnya dah sentuh sedikit, tapi tak apalah, hari ini kita ulang. Semalam saya tulis dalam bahasa Rumi, hari ini adalah bahasa Jawi. 3. Yang pertama namanya adalah al-mughalladhah. Najis mughalladhah. Mughalladhah maknanya najis berat. Najis yang disebut berat. Mughalladhah, najis berat. Mutawassithah, najis pertengahan. Ataupun kita biasa dia tulis sederhana. Tapi sebab tak nak tulis sederhana ni, nanti orang ingat sederhana je. Sebenarnya pengertian dia, tapi apa itu masuk mutawassithah nanti kita akan bahaskan. Mukhaffafah disebut dengan ringan. Kena tahu yang ni supaya kita tahu untuk bagaimana untuk ketika mana kita berhadapan dengannya atau terkena dengannya, bagaimana untuk nak bersihkan dia dan hilangkan dia supaya ibadah kita dan diri kita menjadi suci dan bersih. Kalau tidak, salah-salah cara, kerana tak tahu jenis ni, kita ikut cara kita, tidak ikut cara syariat atau syarak. Rasa-rasa kita dah bersih, kita rasa dah okey, tapi sebenarnya kita masih menanggung atau membawa najis. Itu yang paling penting untuk kita fahami. Baik, kita pergi pada yang pertama, namanya al-mughalladhah, iaitu najis berat. Apa itu najis berat, al-mughalladhah? Najis berat adalah najis dari, minta maaf, anjing, atau minta maaf, khinzir atau babi, dan semua yang berkaitan dengannya dan keturunan-keturunannya. Apa saja yang melibatkan kepada 2 jenis haiwan ini, iaitu anjing dan juga minta maaf, khinzir atau babi, maka ianya adalah najis. Baik itu najis dia yang memang dikeluarkan, ataupun daripada darahnya, tulangnya, kulitnya, dan juga apa saja yang berkaitan dengannya. Begitu juga kalau ada keturunan-keturunan dia. Keturunan dia memanglah anak dia lah memang najis lah, sebab dia adalah jenis sama. Ada kalau berlaku tiba-tiba anjing itu bersama dengan kambing contoh, sehingga lahirlah anak itu separuh anjing, separuh kambing, ataupun memang bentuk kambing tapi tahu ini adalah hasil daripada persenyawaan daripada anjing kepada kambing, maka haiwan itu juga adalah sama hukumnya dengan anjing, dan semua yang berkaitan dengannya adalah najis yang disebut berat, mughalladhah. Okey, boleh ya? Faham? Cuma beza dia ialah kulit ataupun badan daripada anjing ataupun minta maaf khinzir itu, kalau dia kering, barulah kering, yang disentuh dengan yang kering, maka dianya tidaklah najis. Sebab dia, kaedah dia nanti kita akan tengok, al-jaffu bil-jaff tahirun bila khilaf. Kalau yang kering bersentuh dengan kering, maka dia tetap suci tanpa ada khilaf. Maknanya kalau lah contoh kita kata ada anjing, tiba-tiba kita tersentuh dia, kita tangan kering, badan dia kering, maka dianya adalah tetap juga suci. Maknanya taklah najis tangan kita ni. Tapi kalau badan dia basah, kita rasa basah tu, maka
disebutkan dianya najis, dan najis itu adalah mughalladhah. Tapi kalau dia punya tulang, dia punya najis, dia punya darah, dia punya daging, dia punya apa saja anggota dia yang kena kepada, yang dibawa ataupun yang kena dengan keadaan basah, itu adalah najis. Najisnya najis berat, najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Baik. Apabila disebut dengan najis mughalladhah, macam mana kita nak untuk bersihkan, sucikan, basuh najis mughalladhah ini sehingga kita dikira suci, maknanya tidak lagi membawa najis itu. Jadi kalau sekiranya kita nak membersihkan najis mughalladhah, maka kaedah syarak menyebutkan bahawa hendaklah seseorang itu, ini ada, nanti kita akan pergi kepada najis yang akan ada disebut ain dan juga hukmi. Aini dan hukmi. Aini maksudnya najis yang mempunyai bendanya ada. Bendanya, contoh, minta maaf ya, kalau sekiranya najis berat ni yang kena tu adalah, minta maaf, dia punya ialah kita panggil najis dia tu kena dekat contohnya pakaian ni, adalah seketul dekat sini, maknanya ain, nampak. Dia berbeza dengan contohnya dibasah kena anjing, contohnya dia ada najis tak? Najis, sebab basah kena kepada badan anjing, maka dia adalah najis, tapi tak nampak pun apa najis dia, maka ni disebut hukmi. Yang ada benda tu namanya aini. Baik, cara untuk membersihkan najis mughalladhah, kalau dia ada nampak najis tu, pertama sekali dia kena hilangkan najis tu dulu. Ambil air, ambil berus ke apa saja, kalau kita goyor ke, yang penting dah hilang dia punya ain tu, dia punya benda tu kat atas tu, najis tu tak nampak dah. Barulah setelah itu kita basuh dengan, kita jirus dengan 7 air. Kita basuh dengan 7 air. Ambil satu air, kita basuh 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 kali basuhan air itu atau jirus itu, salah satunya dicampur dengan tanah. Salah satunya, tak kira di awal ke, di pertengahan ke, di akhir ke, salah satu daripada 7 itu mesti air itu dicampur dengan tanah. Setelah pertama sekali membersihkan air dia. Dia tak boleh kalau ada air dikira satu baru hilang pula dia punya atas tu, 2 baru hilang dia punya jenis, 3 tak, yang dia start 7 tu, 1 daripada 7 tu apabila dah hilangkan dulu, bersihkan dulu, baru dia kira 1 sampai 7. Boleh ya? Ini supaya faham. Iaitu dengan 7 basuhan air, salah satu daripada campur dengan tanah. Jadi tanah mana pun, masukkan air itu, campurkan, jiruskan di atas tu. Sama ada di awal, di pertengahan atau di akhir. Biasanya takkanlah kita nak jirus air tanah akhir, pastilah kalau air tanah tu akhir tu dijirus, kita rasa kotor lah sebab tanah tu. So jiruslah dia sama ada di awal atau di pertengahan. Kemudian setelah itu bakinya dijirus dengan air yang bersih. Barulah dikira tempat yang kena najis itu suci. Contoh, kalau sekiranya seorang tu dia jirus ataupun dia goyong-goyong, atau dia pakai sabun tu, sabun dah jirus air, dia bau, wangi, tak ada bau najis dan sebagainya. Adakah dikira sah basuhannya itu kerana najisnya adalah mughalladhah dan berat? Tidak sah. Ada kenapa? Sebab cara basuhan itu disebut dengan ta'abbudi. Kita memang disuruh seperti itu. Jadi kita kena ikutlah seperti mana yang diperintahkan atau yang telah ditetapkan oleh syariat. Walaupun kita kata sabun kan lebih bersih, ini bukan masalah bersih dari sangkaan ataupun daripada akal fikiran kita, tetapi dalam satu-satu ibadat itu mesti berpandukan kepada syariat. Kalau sudah demikian yang dituntut oleh syariat, maka kita kena ikut syariat. Apa dia sebab itu nanti dulu. Yang penting kita kena ikut secara ta'abbudi sebagai penghambaan kepada Allah. Bani Israel dulu pun ketika Allah suruh untuk sembelih lembu untuk nak selesaikan masalah pembunuhan, apa kaitan lembu dengan pembunuhan? Sebab itulah Bani Israel ni banyak songeh sikit. Dia kata kenapa nak kena cari lembu pula, apa kaitan lembu macam mana warna?
akhirnya jadi payah dan payah dan payah. Jadi kita pun sebagai kaum orang-orang yang beriman ni, kita kena sami'na wa ata'na, dan ini sudah kaedah syaraknya. Barulah sah kita punya cara basuhan najis mughalladhah. Okey, selesai satu bahagian najis. Yang kedua namanya mutawassithah, tapi saya nak pergi kepada mukhaffafah dulu. Sebab apa? Sebab nanti baru kita senang nak faham mutawassithah ni. Apakah maksud najis mukhaffafah? Kita pergi nombor 3 ya. Mukhaffafah. Najis mukhaffafah diterjemahkan kepada najis ringan. Baik, najis ringan ini satu je. Iaitu, minta maaf, air kencing bayi lelaki yang kurang dari 2 tahun yang hanya menyusu daripada ibunya. Jadi, kalau ada bayi lelaki yang umurnya kurang 2 tahun, dia tak makan apa-apa yang lain, dia minum susu ibu dia je dalam tempoh tu, kemudian dia minta maaf kencing, maka air kencing dia itu disebut dengan najis mukhaffafah. Tapi hanya bayi lelaki saja. Kalau bayi perempuan, Habib, kalau bayi perempuan dia kurang 2 tahun, dia hanya menyusui ibunya saja, dia tetap juga najisnya mutawassithah. Ni hanya satu ni je, iaitu bayi lelaki yang kurang 2 tahun, yang hanya menyusu daripada ibunya, yang mana ketika dia kencing, mata air kencingnya itu adalah najis mukhaffafah. Tapi kalau dia lebih 2 tahun tapi tak makan apa-apa kecuali susu ibu dia lebih dari 2 tahun, tetap najis mutawassithah. Tetap najisnya mutawassithah, hanya air kencing saja. Kalau dia buang air besar, tetap najis mutawassithah. So ini adalah mukhaffafah, itu maksud najis mukhaffafah. So nak bersihkan najis mukhaffafah ni, ialah cukup dengan seorang itu merenjiskan air ke atas tempat tersebut. Maknanya kita renjiskan dengan banyaknya basahan ke atas tempat tersebut, sudah dikira dianya bersih dan suci. Ada lagi yang mengatakan, kena siram dulu dan renjis. Tapi kalau siram dan renjis, sudah boleh pergi kepada mutawassithah, iaitu disebutkan cukup dengan rasyun ma', iaitu direnjiskan dengan banyak ke atas tempat yang dikencingi oleh bayi lelaki yang kurang 2 tahun yang hanya menyusu kepada ibu dia, maka najis itu dikira suci. Maksudnya tempat itu dikira suci dan bersih. Itu yang telah pun disebutkan di dalam fiqh. Baik, itu mukhaffafah. Jadi kita dah pergi ke mughalladhah dan mukhaffafah. So kalau mutawassithah ni, najis yang selain daripada mughalladhah dan mukhaffafah lah. Itu je kesimpulannya, sebab banyak yang nama mutawassithah ni sangat banyak. Termasuklah minta maaf najis yang keluar daripada kubur dan dubur, baik manusia ataupun haiwan, itu semua adalah disebut mutawassithah. Satu. Kemudian apa lagi? Bangkai, bangkai daripada semua haiwan dan sebagainya, itu hukumnya adalah najis mutawassithah. Yang tak jadi bangkai ataupun yang suci, hanya bangkai yang suci ni adalah manusia. Yang lain semuanya bangkai itu adalah najis. Ini beza, ini kemuliaan manusia. Kemudian di antaranya juga tulang haiwan yang tidak boleh dimakan. Tulang haiwan yang tak boleh dimakan. Minta maaf, seperti tulang khizir dan sebagainya, itu mughalladhah lah. Macam keldai yang tak boleh dimakan, maka tulang dia itu adalah merupakan najis. Gajah, tulang gajah, gading gajah contohnya. Sebab tu hati-hati ya, hari ni ada produk-produk, contoh ya, minta maaf, sikat contoh, dia buat daripada tulang gajah contoh, cantiklah tulang. So ni najis tau. Kalau dia basah kita gunakan, maka najis tu pindah kat rambut kita. Maka hukumnya haram memakai sesuatu yang najis, bahkan jadi najis pula. Kalau dia kering dengan kering, ni dia kering-kering, hukumnya makruh, sebab kita menggunakan sesuatu yang asalnya
najis. So ini kena tahu. Tapi kalau orang kata kan tasbih, ada tasbih unta atau tasbih unta, tulang unta. Unta adalah tulang haiwan yang boleh dimakan, maka dia boleh jadi suci. So ini beza dia. Begitu juga, ini sebagai satu peringatan, susu haiwan yang tak boleh dimakan. Susu haiwan yang tak boleh dimakan. Macam susu haiwan yang memang tak boleh dimakan, haram dimakan. Susu dia pun haram, jadi najis juga. Najis di sini bukan kata tak boleh minum je. Dia kena dekat tubuh pun, dia adalah merupakan najis. Contohlah kucing, kita ada kucing ni ada susu. Susu dia kita belai-belai keluar susu dia, kena kat baju kita. So susu daripada kucing ni najis. Alah susu je kot. Macam kita minum susu lembu, masuk satu ni najis tak jadi sebab dia susu lembu, dia boleh minum. Tapi susu kucing dia tak boleh untuk dia adalah najis, maka kena bersihkan. Begitu juga dengan muntah, darah, nanah, apa lagi, bangkai, itu semua adalah merupakan daripada najis, kecuali dua bangkai manusia dan dua bangkai yang tidak najis. Ini pun sebagai satu faedah kepada kita. Apa dia? Iaitu as-samak wal jarad, kata Nabi dalam hadis. Dua bangkai, dua bangkai yang tidak najis dan halal pula, boleh halal untuk dimakan. Apa dia? Pertama adalah ikan. Bangkai ikan mati. Kan, gedek-gedek mati. Tak disembelih, mana boleh sembelih pun. Mati jadi bangkai ikan, tapi ikan itu halal dimakan dan dia tidaklah menjadi najis. Begitu juga dengan belalang. Jadi hukumnya belalang boleh makan tak? Boleh makan. Saya gelilah lain bab. Ini bab halal ke ataupun haram. Hukumnya adalah halal seperti mana disebutkan di dalam hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Baik, apabila kita dah tahu tentang najis mutawassitah, najis yang sederhana ni, maka kita nak tahu cara untuk bersihkan dia. Jadi oleh kerana itu kita sebutkan tadi, ada najis disebutkan dengan aini dan hukmi. Ada najis yang ada nampak bentuknya, ada najis yang tak nampak bentuknya. Baik, kalau najis itu nampak bentuknya, cara untuk bersihkan dia adalah pertama, kena hilangkan dulu ainnya, bendanya dulu. Kalau sekiranya dia terkena dekat sini, buangkan benda tu dulu. Setelah dah buang tu, barulah kita jirus dengan air. Dan apabila kita jirus dengan air, sehinggalah dianya hilang daripada ketiga-tiga sifat, iaitu hilang warna, bau dan rasa. Warna dah hilang, bau dia pun tak ada dah. Maknanya rasa pun dah tak ada, maka dia dikira suci ataupun tahir, bersih. Itu syarat dia. Tapi kalau kita dah hilangkan ain dia, kita jirus air, kita pandang, kita bau, ada lagi. Atau kita pun tengok ada lagi dia punya warna dia, masih ada, maka masih belum suci lagi. Kecuali, ini ada keringanan yang diperuntukkan di dalam syariat. Dia dah bersihkan betul-betul, kemudian pakai sabun, pakai alat untuk bersihkan, tetap ada sedikitlah ataupun kesanlah daripada najis tersebut yang dia tak boleh hilang dah pun, walaupun telah pun diusahakan. Dan kita pun dengar ada orang kata ini memang boleh hilang, pergi cari pula, basuh, tak boleh, maka dia dianggap sebagai suci dan dikira dimaafkan. Ini setelah dah diusahakan betul-betul. Tapi pada dasar asasnya dia kena hilang. Kalau dia ain yang memang benda yang nampak, dia kena hilang ketiga-tiga tu, iaitu warna, bau dan rasa. Barulah benda yang kena tu, tempat yang kena tu, badan yang kena tu disebut sebagai suci ataupun bersih. Kalau masih ada lagi, maka dia tetap juga dikira menanggung najis ataupun masih lagi bernajis lagi. Okey, itu kalau aini. Kalau hukmi, iaitu najis yang tak nampak pun. Najis yang tak nampak pun dia punya bentuk dia. Cukup dengan kita alirkan air, jatuhkan air. Lepas tu kita pun memang tak ada nampak apa-apa, bau pun tak ada apa, tapi kita tahu dia ada najis kat situ. Kita cukup dengan alirkan air dia, maka dia pun dikira suci. Contoh senang paling biasa orang common, orang ni, ialah minta maaf telur ayam. Contoh, telur ayam keluar daripada mana? Minta maaf daripada ayam yang belakang lah. Maknanya tadi tempat najis tu keluar. Lepas tu dianya tak adalah tengok-tengok telur tu bersih daripada, tak nampak ain dia, tak ada pun minta maaf tai ayam tu kat situ, berkilat elok je.
Tetapi tetap juga kerana kita tahu dia ada keluar tempat yang najis, maknanya dia sedang diliputi dengan najis hukmi. Maka apa nak buat dengan telur ni? Cukup dengan kita siramkan ke atas telur tu air. Dah. Maka telur itu yang tak ada air dia tu dikira bersih dan suci. Kalau tidak, walaupun kita nampak dia bersih, kilat, tapi tak dibasuh setelah dia keluar daripada tempat tu, tetap juga kulitnya itu ada najis yang disebut hukmi. Maka kalau kita pecahkan contoh dan kita buka dan dia kena di sisi daripada telur tersebut dan masuk ke tempat, maka telur itu menjadi najis. Satu. Atau apa lagi kalau kulit tu masuk dalam tu, jatuh sedikit dua, maka menjadi najis. Maka kalau kita makan sesuatu yang najis, hukumnya adalah haram. Kecuali kalau kita kata saya memang tak tahu, maka tak tahu ini memanglah diangkatlah. Tetapi kalau kita memang orang yang betul-betul memahami, kita kena pastikan, ya. Jadi ini berkaitan dengan najis mutawassitah. Jadi seperti muntah contohnya, muntah kalau kena, kita kena pastikan buang dulu apa yang ada sisa-sisa tu dulu dengan air, sisa buang, dan baru kita siram atau ada sabun ke siram, kemudian tak ada bau lagi muntah, baru dikira baju kita ni adalah bersih. Kalau tidak, biar contohnya tengok ada tu, kita pun siram je, bau ada lagi, tak apalah, dah bersih nampak. Kita solat, Allahu Akbar, kita bawa najis, maka solat kita tidak sah. So ini semua perlu untuk kita ambil perhatian apabila membicarakan tentang najis. So kalau kita dah tahu tentang tu, bermakna apabila nanti kita masuk tentang syarat-syarat sah, apabila kita nak buat ibadah seperti salat, maka salah satunya adalah bersih daripada najis. Maka bermakna kita dah tahu cara bagaimana untuk menguruskan najis-najis yang kalau sekiranya kita ada pada diri kita, kita tahu macam mana untuk nak bersihkannya bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan syariat, supaya barulah dikira sah cara membersihkannya itu, sehingga amal ibadah kita akan sah dan diterima. Ini yang paling penting sekali. Para penonton rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perlu untuk kita ambil perhatian, ya. Baik, apa lagi yang kita nak bahaskan ni, iaitu antara yang mungkin orang tanya, air liur ni najis tak? Air liur itu tidak najis. Air liur tidak najis. Air liur tak najis, kecuali air liur, minta maaf, air liur basi dia panggil. Air liur basi ni bukan daripada mulut tau. Air liur basi ni maksudnya daripada perut. Dia keluar. Kena terlalu lama tidur sangat, lama-lama dia naik keluar. Dan dia berwarna kuning sikit dan berbau busuk. Maka ni air liur basi, hukumnya adalah najis. Tapi kalau dia memang meleleh daripada mulut saja, itu tidak najis. Hatta kahak, minta maaf, ya, yang ada kat sini, orang panggil gelemar, kata orang Kedah kata, ni kahak yang kuning tu, itu pun tidak najis. Kena kat sini, kita pun buang dia, tak najis. Tapi kalau tak najis, bukan makna boleh minum, boleh makan. Hukum makan dia adalah haram. Maksudnya kita keluarkan, masuk itu, kita minum pula, hukumnya haram sebab menjijikkan. Tapi bukan kerana dia najis. Maknanya kalau kena suatu kahak itu ke baju, kita ambil kain lap, buang kuning tu, sebab itu cukuplah. Itu pun sudah, walaupun basah ada lagi, itu kira tidak najis. Dia ada perbezaan kat situ. Tapi nanah, darah itu adalah najis jelas. Kecuali darah yang contoh jerawat picit, dia pun keluar jerawat, keluar darah, kita lap darah tu, dia ada darah lagi kat sini, kan? Darah keras atau luka badan kita dah bersihkan, kemudian nanti dia darah tu dia beku kat situ, jadi darah lah, itu dimaafkan. Walaupun pada dasarnya dia najis kerana dia adalah darah, tapi kerana itu keadaan dia, maka dia dimaafkan. Seperti nanah juga yang ada. Kalau sekiranya kita dah tak boleh untuk nak buang dia memang begitu. Begitu juga dengan air yang keluar daripada luka dan sebagainya, maka dianya dimaafkan, tidak dianggap sebagai najis. Tapi kalau darah itu daripada luar yang kena pada pakaian, badan dan sebagainya, tetap najis. Begitulah juga air tadi, kalau kita sebutkan masuk bangkai itu akan menyebabkan air itu menjadi najis. Kecuali air itu banyak dan tak berubah warna, bau dan rasa. Tapi kalau contohlah yang masuk itu adalah haiwan yang tak mengalir darahnya, semut masuk dalam air minum,
lalat masuk dalam air minum, tak najis sebab darahnya tak mengalir, disebut tak berdarah. Yang kena buat apa? Dalam hadis Nabi kata kalau masuk ke dalam cawan kamu itu lalat, maka kamu rendamkan dia. Kerana di sebelah daripada kepaknya itu racun, sebelah lagi kalau kamu rendamkan dia akan jadi penawar. Maka lepas tu bolehlah kamu untuk minum. Maknanya lalat itu walaupun bangkai mati contoh kat dalam tu, tetap juga dia tidak menajiskan atau menyebabkan air itu mutanajis. Kemudian buang dia punya tu. Baik. Jadi kaki dia kan ada pijak najis sebagainya, itu kita tak tahu, tak nampak. Jadi itu keadaan yang kita boleh tengok, kecuali semut pun jatuh dalam tu, kita ambil semut, kita buang, kita minum, boleh sebab air darahnya tak mengalir. Tapi kecuali kita yang sengaja masuk, ambil semut, matikan, tu masuk dalam air terjadi najis kerana kita yang masukkan, mengada-ngada masukkan dalam tu, itu jadi najis. Lalat, ada lalat, lepas tu kita ni tahu Rasulullah kata kalau masuk ni tu masukkan, kita kena rendam dia. Sengaja masukkan, air itu jadi najis. Tapi kalau dia masuk sendiri atau ada dalam tu secara tiba-tiba, maka air itu tidak najis kalau haiwannya haiwan yang tidak mengalir darahnya. Ini ada jenis-jenis haiwan seperti semut, kita sebutkan tadi, pijat, seperti mana nyamuk, seperti mana tadi kita sebut lalat dan sebagainya. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Jadi hari ini yang kita bahaskan. Kalau ada pertanyaan, kita akan bincangkan bersama insya-Allah. Baik. Pertama, sekiranya kencing atas sofa. Tak nampak ni. Sekiranya kucing kencing atas sofa, dah basuh banyak kali tapi baunya masih ada lagi, adakah spot kencing itu dikira masih najis? Baik, kita dah sebutkan tadi, apabila dia termasuk dalam kategori mana kencing kucing ini, termasuk dalam mutawassithah, sederhana ya. Ni. Baik. Cara membersihkannya adalah hendaklah dihilangkan ain. Apa ain dia? Tumpuk, nampak kencing tu nampak basah dia dan tumpuk dia. Tumpuk ni dia kena hilangkan. Dulu, dia kena hilangkan dulu. Dah tak ada tumpuk tu, barulah dianya dibasuh dengan air mutlak, Tadi tu pakai sabun, hilangkan dia punya tu, kemudian barulah dibersihkan dengan air mutlak. Mesti hilang bau, rasa dan juga warnanya. Baik. Dah buat, tetapi salah satu daripada tiga tu, salah satunya masih ada dekat situ. Contohnya macam tadilah soalan tadi kata, baunya masih ada lagi setelah kita dah berusaha. Yang pertama, kita kena cuba cari kaedah dan cara atau produk yang boleh untuk menghilangkan dulu. Sehingga disebutkan oleh para fuqaha, dia kena cari dalam radius 4.5 km. Kalau ada dekat situ, kita dengar ada orang tu jual lah produk tu, kata boleh hilang bau, kita kena cari dan sebagainya. Sementara tu tempat tu masih najis lagi. Tapi setelah kita cari ataupun ada tempat yang kalau ada pun sangat jauh tapi memang tak ada, maka kita dah bersihkan dengan kaedah yang betul dan cara yang betul, maka akhirnya dia boleh disebutkan dengan dimaafkan. Maknanya tempat itu menjadi suci. Tapi kadang-kadang kita sendiri pun jadi tak selesa, kita sendiri pun jadi rasa tak tenang. Maka kita elakkanlah. Tapi kalau tempat yang tadi ni kita dah bersihkan, kemudian kita keringkan, tempat tu kering. Okey. Kalau pun orang duduk dalam keadaan kering, kena dia kering, maka orang tu tak dikira najis. Sebab kering dengan kering sofa tu. Dia masalahnya kalau tempat tu najis dan dia basah, kena kepada orang, maka orang itu dikira najis juga, kena kepada dia. Itulah beza dia. Tapi kalau atas sofa, itulah keadaan yang akan berlaku. Assalamualaikum Habib, macam mana cara nak membersihkan daging khinzir dalam perut kita? Okey, apabila seorang itu termakan sesuatu yang najis, dan najis itu mughalladhah. Okey, dah kena ni kena masuk lagi. Macam mana? Apa yang kita makan dalam mulut pun tetap juga sebenarnya dia berbeza dengan cara membersihkan kepada anggota ataupun keadaan di luar. Di mulut ni tak perlu untuk 7 kali kumur-kumur dengan air dan satunya dengan tanah, tak perlu.
Ini perbezaan yang telah pun disusun oleh para ulama. Cukup memadai dengan dia berkumur-kumur, bergigi dia bersihkan untuk dia buangkan daripada atau sisa-sisa ataupun apa yang dia rasa dia telah pun gunakan untuk mengunyah dan makan daripada yang najis mughalladhah tersebut. Sudah. Dan dia bertaubat kepada Allah. Kalau dia memang sengaja, kalau tak sengaja maka dimaafkan kepada dia. Dan apa yang masuk dalam perut itu adalah sudah dikira selesai dah. Dia tak seperti mana kita perlu untuk tuang 7 air, satunya kena minum air tanah, tak perlu dah. Ini adalah keringanan dan kemudahan di dalam syariat. Dia tak begitu sampai menyukarkan, menyulitkan kepada seseorang. Sudah memadai dah. Ya. Baik. Salam Habib, salam. Sekarang ni banyak trend pinggan mangkuk dibuat daripada tulang haiwan yang telah diproses. Tak nampak. Apabila dihidang makanan, kira makanan itu dikira campur dengan najis ke? Kalau betul pinggan itu dibuat daripada tulang, daripada haiwan yang tak boleh dimakan, maka apabila dia terkena basah, maka apa yang kena basah itu kepada pinggan tersebut maka menjadi najis. Kalau makanan kita lembab, basah dan sebagainya, makanan itu akan berubah menjadi najis. Kerana tulang itu adalah daripada sumber yang najis. Ini kena hati-hatilah apabila membeli sesuatu produk. Tapi kena pastikan betul. Jangan kita tuduh-tuduh, jangan kita fitnah-fitnah, jangan kita dakwa-dakwi. Yang penting mesti dipastikan. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bagaimana cara wuduk untuk seorang pemen kereta, tangan sentiasa ada kesan minyak walaupun dah dicuci berkali-kali, bimbang air tak sampai ke kulit? Baik. Kalau sekiranya seorang itu ada sesuatu yang menghalang air kepada kulitnya, pertama hendaklah dia bersihkan benda tersebut. Baik itu yang nama cat, baik itu yang namanya kertas ke ataupun pembalut dan sebagainya, dia mesti wajib untuk menghilangkannya, menanggalkannya supaya air itu kena kepada anggota wuduk. Baik. Kalau minyak, dalam kes minyak ni macam mana? Okey, minyak ni bukanlah bermakna dia mesti menghalang air itu kena ke kulit, tak. Walaupun memanglah kita kata minyak tak campur dengan air, tapi sebenarnya dia boleh juga meresap. Jadi kalau seorang pemen setelah dia dah basuhkan dengan sabun ataupun dengan tina, apa benda tu? Tina. Dah basuh. Tapi maklumlah kadang-kadang tu adalah nampak berminyak-minyak sikit, dia wuduk sah. Dikira sah dah. Dikira sah. Kerana apa? Sebab sebenarnya air itu tetap juga kena, sebab minyak itu bukanlah seperti mana dia timbul di atas kulit, dia tetap juga di atas kulit, dan air yang kena di atas kulit itu tetap juga dikira basuhan wuduk. Jadi pomen jangan jadi pomen buat alasan kenapa tak solat. Kotor, berminyak, itu sebenarnya pomen yang malas solat, bukan pomen yang dia sengaja kononnya ada halangan, tetapi dia malas solat. Banyak orang sekarang ni dia pergi keluar di jalan apa semua, kawan solat tak bersih lah, kotor lah. Kotor dan juga suci ada perbezaan. Kotor kerana najis barulah tak boleh dibawa solat. Itu pun mestilah usahakan untuk cari yang bersih. Kalau kotor kerana debu, kerana pakai lama, itu taklah sampai najis, maka sah sebenarnya solat dengan tu. Jadi jangan ada alasan seperti itu apabila seorang itu nak menunaikan solat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, sekiranya terbatuk dalam solat, kahak tu keluar ke atas tekak kat hujung lidah, tekak telan semula sebab dalam solat haram ke Habib? Batal solat ke Habib? Afwan. Kalau soalan itu keluar kahak dia, keluar kahak, apa dia nak buat dengan kahak itu? Hendaklah dia luahkan atau dia simpan dalam dia punya tu. Kalau dia telan dikira makan di dalam solat adalah membatalkan solat. So biasanya kalau dulu di dalam hadis kata Rasul Bukhari, para sahabat dia ludah, biasa dia ludah ke depan. Rasulullah marah, Rasulullah tegur, kamu solat, kamu ludah ke depan, sedangkan kamu memunajat kepada Allah SWT. Kalaupun kamu nak ludahlah ke bawah ataupun di sebelah kiri, kemudian hendaklah kamu timbus dia. Kafaratuhu dafnuha, hendaklah kamu timbus. Kalau tempat solat itu adalah tanah, dulu lantainya tanah, okeylah. Sekarang ni takkan kita nak ludah ke bawah, kapet masjid rumah kita dah kapet ke sejadah. Maka apa yang kita boleh buat? Satu, kalau kita ada tisu
ataupun ada kain macam ni, kita boleh untuk keluarkan dan letakkan. Kalau tidak, dalam poket pun boleh. Kalau kita tak selesa lah, kalau tidak kita simpan je lah. Kalau kita telan, maka dia boleh membatalkan kepada solat. Kalau dia kahak, apa air liur tidak. Air liur yang sikit dan sebagainya tidak, kahak yang sedikit tidak. Tapi kalau dia memang betul dia telan, maknanya dia makan ataupun minum, maka batallah solatnya. Tidak, kena keluarkan. Baik, bulu kucing yang melekat pada baju macam mana Habib? Najis ke? Okey. Bulu kucing yang melekat pada baju, kalau dia sedikit maka dimaafkan, maka dia tidak dikira najis. Tapi kalau banyak maka dia dikira najis. Banyak tak dibersihkan, biar je. Sebab memang Nabi SAW pernah ditanya tentang kucing yang dianya ada dengan seorang ketika solat, dia pun lalu kat kaki. Nabi mengatakan dia adalah tawafi wa tawafat. Dia adalah memang haiwan yang suka untuk menyending-nyending, mengeliling-liling kepada tubuh manusia. Maka dianya tidak dikira najis. Dia tak dikira najis. Dia langgar kita, bulu dia sikit-sikit lekat, tak dibawa, dikira tak batal solat tu. Tapi kalau sekiranya bulu tu memang banyak, maka dianya dikira najis. Kena bersihkan lah. Begitu. Kemudian, Assalamualaikum Habib Salam, adakah air kencing unta dikira najis? Okey, air kencing unta adalah najis. Air kencing apa pun adalah najis. Oh, tu ada orang minum, memang dianya najis. Tetapi kalau darurat, seperti dianya adalah satu-satunya obat, kan, sebab memang di zaman Nabi SAW pernah Nabi membenarkan untuk minum najis unta disebabkan itulah obat yang ada, tak ada yang lain. Maka ad-darurat tubihu mahdzurat, dalam kaedah tersebut sebab darurat dia membolehkan yang dilarang. Tapi hari ni senang-senang dia minum kepada kencing kepada unta, saja-saja je, maka itu adalah najis. Hati-hati ya. Jadi kencing apa pun adalah najis. Boleh tak sejadah terlekat bulu kucing digunakan untuk solat? Kalau dia sedikit boleh, kalau terlalu banyak mesti dibersihkan dulu. Kalau tidak, maka dia dikira najis. Macam mana kalau maaf, hingus yang keluar dan mengalir ketika solat lalu terkena pakaian solat seperti telengur solat, itu statusnya macam mana? Kalau hingus itu juga tidak najis. Hingus yang keluar juga tidak najis. Kalau dia mengalir ke apa semua, ya. Hingus yang keluar tidak najis, mengalir. Kalau boleh kita lap lah. Kita lap dengan kain ataupun kalau dia mengalir pun dia tidaklah najis. Air mata tidaklah najis. Minta maaf ya. Kita panggil tek hidung, tek telinga, tidak najis. Tidak najis. Ya, begitu. Assalamualaikum Habib Salam. Contoh najis mutawasitah di atas sofa, maka kita kena basuh dengan air mutlak. Adakah kita boleh basuh dengan jirus air mutlak dan berus sahaja, ataupun kita perlu alirkan air sehingga air najis itu keluar dari sofa? Sedangkan sebab sofa adalah sponge, sifatnya meresap air. Baik. Dia macam ni ada beberapa kaedah, nanti kita akan tengok najis mutawasitah ni. Kalau dia kena kepada lantai, kita kena buat macam mana? Pertama, kita kena hilangkan air dia. Kalau dia air, kita kena hilangkan air tu dulu, keringkan air tu, air najis tu. Ambil kain, lap dia apa semua, barulah kita jirus dengan air kat atas tu je cukup. Jirus, kemudian kita keringkan, bersihkan dengan air, dengan kain. Dikira sah. Tak perlu untuk kita siram, kita kena siram sampai semua sekali untuk kita alirkan air tu. Cukup tempat tu je. Tapi pertama kena bersihkan air juga. Begitu juga kalau di tempat lain, di atas ni. Contohnya, kita ambil tu apa-apa saja untuk bersihkan air dia dulu. Benda yang ada najis tu. Lap apa semua, baru kita jirus dengan air. Jirus dengan air dah, kemudian kita bersihkan, itu dikira tempat itu menjadi suci. Sofa kena atas tu, bersihkan air dia. Dah selesai hilang air dia, maknanya kita jangan jirus dulu. Kita ambil, kita bersihkan air dia apa semua. Kemudian dah hilang air dia, tumpuk apa semua tu, kita pun ambil sabun, kita cunyong dia. Dengan sabun tu dah bersih tak nampak, baru kita bersiram dengan air. Kita siram dengan air, walaupun air tu masuk ke dalam ke apa benda, tapi air dia dah hilang dah. Maka siraman kita setelah itu untuk hilangkan dia, dan mesti hilang warna, bau dan rasa tu, maka menjadi suci. Tapi yang terbaik kalau kita rasa bimbang sebab mungkin najis tadi tu basah dan mengalir masuk ke dalam, itu dalam kes yang lain. Maknanya kita kena bersihkan juga, dan kita kena alirkan air tu, kita bawa keluar, kita alirkan dia ke bawah air tu. Ya. Air masuk dah ke dalam tu, kita nak kena buka ke? Tak perlu dah. Yang bersih ke atas tu, sebab kita duduk ke atas, yang bawah tu najis. Jangan kita ambil sofa tu, kita solat atas sofa tu sudah.
Faham solat atas sofa. Sebab sofa tadi tu air najis termasuk dalam tu dah. Yang bersih kat atas je, dalam tu najis, maka najis lah. Tapi kalau duduk dan sebagainya tak ada masalah lah. Asalkan yang atas tu adalah bersih dan suci. Baik. Sama habis, arak najis kah? Syukran. Waalaikumsalam. Arak najis, khamar najis, apa saja yang memabukkan itu najis. Najis ni bukan kerana tak boleh minum je. Kena pakaian pun kita kena basuh sebab dia masuk dengan najis mutawasitah juga. Itu namanya khamar ataupun sesuatu yang memabukkan. Khamar ni biasanya adalah dibuat daripada anggur, tapi yang hari ni arak-arak daripada macam-macam bahan-bahan yang lain. Apabila dia memabukkan dan dia terpecik kena kepada pakaian atau satu tempat, maka dia wajib untuk dibasuh dengan cara basuhan najis mutawassithah. Assalamualaikum Habib, bagaimana nak berwuduk tempat anggota ada darah beku? Adakah mesti dihilangkan juga darah itu yang mungkin menjadi luka balik? Itu yang kita kata tadi, yang dimaafkan. Seperti kalau kita luka dan darah tu pun mengeras kat sini. Kalau kita pergi kopak, dia keluar darah juga, tak habis-habis. Maka yang ni dimaafkan. Yang darah daripada jerawat pun dia pun keluar, kita pun bersihkan, dia pun beku darah, nampaklah warna merah ini, dimaafkan. Yang ini darah beku ni dianya tak perlulah hendak dibersihkan kerana itu sifat daripada dia yang ada di atas kulit yang luka, maka dia dimaafkan. Bagaimana cara wuduk bagi orang yang mengalami kecederaan? Contohnya ada luka-luka yang teruk dan bernanah dalam nisbah yang besar. Nanti kita akan masuk dalam bab wuduk, insya-Allah. Kita akan bahaskan secara tuntas cara-cara wuduk dan juga bagaimana cara-cara wuduk bagi orang yang terhalang untuk menggunakan air. Jadi dalam soalan ni, orang yang luka teruk ni ada nanah ke? Soalan dia, adakah dia tak boleh untuk kena air pada tempat itu? Itu soalan dia. Kalau kena air, adakah akan mudarat? Itu kena tanya dulu. Ada orang luka tapi dia boleh je kena air, walaupun pedih sikit, tapi kena air boleh. Doktor pun kata tak, bukan mudarat pun boleh je, awak nak mandi, awak nak basuh pun boleh tempat tu. Kalau itu doktor kata boleh, maka kita wajib juga membasuhnya. Tapi kalau kata jangan kena air, kalau kena air lagi bahaya dan lagi mudarat dan boleh lambat sembuh betul. Dalam kes ini, maka adanya di situ cara berwuduk yang telah diajarkan oleh syarak. Di antaranya adalah, dia tak perlu basuh di tempat tersebut, tapi hendaklah setelah itu digantikan dengan tayamum. Itu insya-Allah kita akan bahaskan dengan panjang lebar di dalam perbahasan apabila kita masuk di dalam bab wuduk nanti, insya-Allah. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, adakah, minta maaf, tahi cicak jika terpijak perlu diambil wuduk semula? Mohon penjelasan Habib. Baik. Najis sifatnya bukan membatalkan solat, membatalkan wuduk. Sifatnya najis itu adalah dia menyebabkan tempat, pakaian atau badan itu menjadi najis, tetapi dia tidak membatalkan wuduk. Nanti kita akan tengok apakah yang membatalkan wuduk. Ada 4. Nanti insya-Allah kita akan bahaskan itu. Tetapi kena najis tidak termasuk membatalkan wuduk. Kena najis tidak termasuk membatalkan wuduk. Walaupun yang dia kena najis tu najis mughalladhah. Kena jilat dengan anjing. Contoh, dia pergi masjid, anjing datang, dia jilat kaki. Allah. Dia najis tak? Dia najis. Dia wajib untuk bersihkan? Wajib untuk bersihkan. Cara bersihkan dia mesti kena bersihkan dulu basahan air liur anjing tu. Kemudian dia kena siram dengan 7 air, salah satunya dengan tanah. Barulah sah bersih atau dia basuhan daripada najis mughalladhah. Tadi dia dah ada wuduk kerana anjing tu jilat. Batal tak wuduk dia? Wuduknya tidak batal. Dia perlu dah ambil wuduk lagi? Tak perlu pun. Tapi saya tak selesa bab lain. Tapi batal tak wuduknya? Tidak batal wuduknya apabila dia kena najis. Tak batal. Ini ada cerita, biasanya kita terpengaruh cerita ni, cerita Piramli. Ni apa ni? Oh ni apa ni? Batu masuk singgah kat tu, pok dia semua. Ni apa ni? Kutu babi. Alamak, batal wuduk saya. Tak batal pun sebenarnya. Tapi nak cerita kata, kalau orang tu dia tak tahu, maka semua dia rasa. Sedangkan kena najis tidak membatalkan wuduk. Jadi kalau terpijak tahi cicak pun, yang dia kena buat adalah basuh kaki dia. Kalau sekiranya tahi cicak itu basah. Kalau kering contohnya, dia kena kering kaki dia, kering tahi cicak tu, tak ada najis. Contohlah kita kata tahi cicak sini kering, ni kering, kita ambil, kita buang,
tak ada apa-apa, tak sticky, tak ada apa. Tetap juga ia ni adalah tidak najis. Gelilah, basuh lah, baguslah basuh. Makan pun okey. Maksudnya jangan makan tentu. Jadi tu maknanya lepas tu ambil makan. Okey, tapi pengotor lah orang kata kan. Tapi maknanya dari segi hukum dia tidak dikira menanggung najis. Sebab tu kering. Kalau dia basah, barulah dia kena pastikan dia bersih, hilang bau, warna dan rasa. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi ke? Dah tak ada rasanya. Untuk soalan kita ni, alhamdulillah, masya-Allah, setiap hari ada je pertambahan waktu. Saya janji kalau ikutkan 20-30 minit, tapi ialah maklum kadang-kadang tu permasalahan-masalah ni perlu untuk kita sama-sama rungkai supaya kita dapat untuk sama-sama memahami. Dan saya rasa penting, sebab apa, kalau kita tak tahu asal-asal ni, kadang-kadang tanpa kita sedar kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam penyucian atau taharah ini, sehingga menyebabkan amal ibadah dan juga keadaan kita ini adalah menanggung keadaan yang tak betul. Jadi itu yang sama-sama kita kena faham. Jadi adik-adik kena faham dan kena hafal ni. Mughalladhah, mutawassithah, mukhafafah, seberat, sederhana, ringan, cara bersihkan dia sebagai senang. Kita pergi mana-mana pun senang. Kalau kita pergi overseas pun, nanti insya-Allah buka bodoh kita boleh tahu. Oh, kalau kita tengok keadaan-keadaan ni, kita dah boleh menanganinya dengan semudah insya-Allah. Jadi satu lagi last, bagaimana mudah menggunakan sumber air daripada tangki yang ada bangkai tikus tanpa pengetahuan. Kalau sekiranya tangki air ada bangkai tikus dan tangki air itu lebih dari 2 kulah, 2 kulah semalam kita sebut, maka air itu tak berubah warna, bau atau rasa dia, maka air itu air mutlak. Tapi kalau sekiranya dianya kurang dari 2 kulah, maka automatik dianya menjadi najis air tersebut. Tapi kalau dia tak tahu kat atas, dia pun kat bawah tak ada bau, tak ada apa-apa, tetap juga sah, kerana tak tahu, maka dia tak dikira hukum bagi dia. Okey, wallahu alam. Jadi jangan lupa, insya-Allah kita sambung ni, insya-Allah perbahasan fiqh asas ni minggu depan, hari Isnin dan Selasa, macam semalam dan hari ni. Tapi esok jangan lupa juga temu janji kita penting ni, iaitu asas-asas Al-Quran. Semalam dah ikut daripada awal ni, alhamdulillah. Dah boleh dah kita faham macam mana cara untuk membaca bacaan yang betul, khususnya dalam perkara-perkara yang fardu seperti Al-Fatihah. Jadi penting, esok jangan lupa bersama dengan Ustaz Azian bin Man, hafizahullah, kita dapat manfaat. InsyaAllah dia akan ada pada hari Rabu dan Khamis, dan hari Jumaat kita akan lanjutkan perbahasan sirah kita dalam bab nasab Nabi Muhammad SAW bersama dengan saya, insyaAllah. Semuanya bermula pada pukul 3 petang. Jadi himpunkan keluarga kita, khususnya anak-anak kita yang tak ada boleh pergi sekolah lagi ni, untuk berada di sini. Okey, kalau dia pun tak boleh nak tunggu sama lama, setengah jam tunggu dulu. Sebab tu kita akan bahaskan sekurang-kurangnya setengah jam. Lepas tu soalan-soalan ibu apa carry on lah. Kalau anak-anak rasa macam kadang-kadang anak-anak kita ni setengah jam je, lepas tu dia dah mula nak bergelisah dan sebagainya. Tapi yang penting asas setengah jam itu insya-Allah kita akan berikan secara jelas kepada semua. Itulah yang perlu kita faham. Sekurang-kurangnya ibu dan ayah, kakak, adik, abang semua boleh dapat asas-asas ni. Kalau dapat boleh beri penerangan secara biar asas kepada keluarga kita. insya-Allah keluarga kita menjadi keluarga yang bersyariat. Mudah-mudahan Allah berkati kita, merahmati kita, dan menjadikan keluarga kita bahagia dunia dan akhirat, berpandukan kepada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita dirahmati, diredai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari wabak dan bala, dan juga diberikan keamanan dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.